Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok pula kepada tajuk kepentingan pengawetan makanan. Kenapa makanan perlu diawet? Yang pertama adalah kerana makanan yang diawet dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Contohnya semasa bencana alam seperti banjir, atau pada musim sejuk melampau di luar negara. Dalam negara kita biasanya kita ada musim banjir atau musim kemarau. Jadi makanan-makanan yang telah diawet di dalam tin, botol atau paket boleh mudah disimpan dan tidak rosak. Boleh dijadikan bekalan makanan semasa bencana alam ini. Selain itu, makanan tempatan boleh dinikmati di negara lain dan makanan negara lain boleh dinikmati di negara kita. Contohnya, kita boleh ekspor buah-buahan tempatan kita. Kita boleh ekspor makanan tradisional kita ke luar negara seperti kuih-kuih tradisional. Kita juga boleh rasa makanan dari negara lain. Contohnya, ramen. Ramen makanan daripada Korea disebabkan ia diawet dan dipak di dalam plastik, maka ia boleh diimport ke dalam negara kita. Selain itu, makanan yang diawet boleh disimpan dan dieksport ke luar negara. Ini boleh meluaskan perniagaan produk tempatan. Ya, nampak kapal ni dia bawa kargo. Ni kapal kargo, ada banyak kontena, dalamnya adalah produk-produk makanan yang telah diawet. Biasanya makanan dalam tin, dalam botol, macam kicap tamin ke, buah-buahan tempatan macam rambutan, ya, boleh dieksport ke luar negara. Sardin misalnya. Apa-apa saja makanan yang telah melalui proses pengawetan boleh dieksport ke luar negara. Kalau kawan duduk luar negara atau saudara di luar negara belajar sana, di Mesir ke, di London ke, jadi dia pun boleh makan makanan daripada Malaysia. Yang keempat, buah bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contohnya rambutan. Pernah tak jumpa rambutan dalam tin? Rambutan adalah buah bermusim. Tetapi dengan kaedah pengawetan, sekarang kita boleh makan buah rambutan yang telah diawet di dalam tin. Yang kelima, makanan boleh disimpan lama dan memenuhi keperluan makanan sepanjang tahun. Jadi jika makanan diawet, InsyaAllah bekalan makanan kita tidak akan terputus. Kalau kita tengok di dapur, mak akan simpan bihun yang dalam paket tu, yang kering tu. Ada sardin, ada tin susu, ada makanan dalam botol macam kicap, sos. Semua itu adalah contoh makanan yang telah diawet. Kita sentiasa ada makanan tersebut disimpan di dalam di dapur. Ada yang simpan mi segera dan lain-lain lagi. Ya, dalam peti ais pun penuh. Itu adalah untuk tujuan memastikan bahawa keperluan makanan sentiasa ada sepanjang tahun. Tidak lagi seperti orang zaman dulu, bila nak makan dia akan keluar berburu. Akan keluar turun ke sungai atau ke laut tangkap ikan, tahan pukat, jerat, mata-mata untuk dapatkan makanan. Tapi kita sekarang dengan adanya teknologi pengawetan makanan, makanan boleh disimpan lebih lama dan segar. Okey, untuk slide seterusnya, kita akan tengok soalan ya. Baik, ini adalah satu projek atau soalan yang berkaitan pengawetan makanan.
Contohnya, apakah kaedah pengawetan bagi makanan ini? Tengok dalam gambar. Gambar adalah sebungkus bihun. Okey, apa kaedah pengawetan bagi makanan ini? Kedua, jelaskan faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma dalam makanan ini. Slide seterusnya akan berikan jawapan. Baik, ini adalah contoh jawapan. Bagi bihun tadi, proses pengawetannya ialah pengeringan. Dia diperbuat daripada tepung beras, kemudian diproses jadi panjang-panjang, kemudian dikeringkan. Faktor pertumbuhan mikroorganismanya, kita tengok dekat sini, mikroorganisma tidak dapat hidup tanpa air. Dalam proses pengeringan, makanan dijemur hingga kering untuk mengeluarkan air. Oleh itu, makanan ini boleh tahan lama kerana mikroorganisma tidak dapat hidup pada makanan ini. Jadi, bila kering, mikroorganisma tak dapat hidup. Dia tak dapat hidup kerana tiada air. Jadi, makanan itu tahan lebih lama. Baik, kita tengok pula apakah kaedah pengawetan bagi makanan ini. Ini adalah tin sardin. Sardin dalam tomato sauce. Dalam sos tomato. Jelaskan faktor pertumbuhan mikroorganisma dalam makanan ini. Okay, siapa boleh jawab? Boleh cuba jawab. Okey, jawapan dia ialah pengetinan. Sardin tadi proses pengawetannya ialah pengetinan. Makanan dalam tin dipanaskan pada suhu yang tinggi dan kemudian dipateri. Pateri ni dia tutup rapat keliling dia. Udara tak boleh masuk. Proses pemanasan pada suhu yang tinggi boleh membunuh mikroorganisma. Lepas kita dah panaskan tin tu yang dah memang ada makanan dalam dia. Kemudian proses pateri penutup tin. Tutup tin tu tutup rapat keliling dia untuk menghalang udara masuk ke dalam tin. Oleh itu, proses pengetinan. Dalam proses pengetinan, kita tengok faktor suhu yang tinggi dan tiada udara dapat menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Oleh itu, makanan ini akan tahan lebih lama. Sekian, terima kasih.